Saya tadi sebelum pergi saya congak. Katakan dulu masa sebelum saya balik ke Mesir dulu, 1 dinar harganya RM700 Malaysia. Sekarang tak tahu, mungkin dah naik. Katanya dekat 800. Dah sampai 800 dah? 900 dah? Subhanallah. Rugi tak boleh kalau ada duit boleh kan? Simpan. Kalau tak ada buat apa lah. Okey, tak apalah. Saya congak yang saya congak tadi dengan ni. Saya matematik lemah, jadi kalau congak sekarang tak lepas. 22,000 dinar diberikan hadiah kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Katanya yang akan bercerita ni namanya Maimun Ibnu Mihran. Ada seorang yang dinasti tabi'in lah yang namanya Maimun bin Mihran. Dia kata Sayyidina Abdullah bin Umar diberikan 22,000 dinar. Dia dapat saja duit tu, dia bagikan tu kepada orang yang ada sekeliling tu. Habis tu Saya congak-congak berapa? Duit ringgit Malaysia kalau dengan nilai 1 dinar RM700, 15 juta. 15 juta ringgit Malaysia. Itu kalau dikalikan dengan RM700, 1 dinar RM700. Sekarang ada 9, kira sendiri lah kan. Kalkulator ada, kira sendiri. Maknanya kalau dengan harga 1 dinar hari ini RM700, 15 juta dibagi di harapan, dia boleh bagi-bagi sampai terus habis duit tu bagi kepada fakir miskin. Jadi agak-agaklah orang macam ni, betul tak? Sangat layak untuk menjadi sahabat dari Rasulullah SAW. Pernah beliau diberikan duit sebanyak 30,000. Cuma tak sebut dinar ke dirham. Dia bagikan terus. Lepas dia bagi sebulan, lepas tu dia tak pernah rasa langsung. Katanya perawi, dia langsung tidak pernah merasai seketul lagi dalam masa sebulan sebab tak ada duit. Orang bagi dekat 30,000, dia dapat dia terus lagi. Lepas tu terlupa. Terlupa ke diri ke, memang tak nak langsung ke. Akhirnya sebulan selepas dia bagi tu, dalam tempoh sebulan, lepas tu dia langsung tak pernah rasa seketul lagi. Tak ada duit nak beli lagi. Sama juga kisah dengan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah antara orang yang kuat derma. Pernah diberikan jumlah duit yang banyak, dia bagi habis sampai habis semua duit. Hamba kepada Sayyidina Aisyah kata, tak tinggal sikit ke kita puasa ni, tak ada apa nak buka puasa ni? Oh ya ke? Kenapa tak beritahu? Sayyidina Aisyah kata, kenapa awak tak beritahu? Kalau tidak saya boleh simpan sikit duit tu untuk kita. Masa dapat tak tinggal langsung ke diri, bagi ke orang lain. Akhirnya dah dibagi habis, barulah ditegur oleh pembantu Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah. Dia sebut, kita ni puasa tak ada apa nak makan. Sampai ke tahap itu, maknanya para sahabat Nabi SAW. Kalau saya 15 juta tu, tak ingat orang lain lah. Jangan boleh buat projek kambing, boleh buat projek macam-macam. 15 juta ya akhi, bukan RM15. Subhanallah, Sayyidina Abdullah bin Umar diberikan duit sebanyak itu, dia boleh bahagi dalam majlis yang sama, bukan dalam 2-3 hari hari yang sama, majlis yang sama. Contoh orang bagi sekali, okey awak ambil, habis tu. Bayangkan berapa banyak fakir miskin hari itu jadi kaya raya dengan sebab duit yang diberikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar meninggal dunia pada tahun 73 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar ni selepas kewafatan Nabi, setiap kali beliau sebut nama Nabi, beliau akan nangis. Sebut nama Nabi, nangis. Itulah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Meninggal dunia pada tahun 73 Hijriah. Antara orang yang berumur panjang selepas kewafatan Rasulullah SAW. Beliau pada zaman Nabi pun berusia muda. Lepas Nabi wafat, umurnya pula panjang, meninggal dalam usia 73 tahun pada tahun 73 Hijriah. Baik, itu lihat keterangan hadis sunnahlah ataupun hadis yang ada kaitan dengan pohon kurma yang kita sedang tetapi pada waktu sekarang ini. Hadis ini menceritakan kepada kita bahawa Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan kepada para sahabat baginda berkenaan dengan satu pokok yang mempunyai persamaan dengan seorang mukmin. Baginda menyatakan bahawa pokok tersebut daunnya tidak gugur. Lalu baginda bertanya kepada para sahabat baginda, apakah sebenarnya pokok tersebut? Para sahabat Rasulullah SAW ketika itu meneka bahawa pokok yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah pokok yang berada di luar kawasan Al-Madinah seperti di padang pasir. Mungkinlah ada yang kata pokok kaktus ke, saya tak jumpa lagi dalam riwayat. Mungkin ada yang sebut pokok kaktus, pokok macam-macam lah. Pokok
yang mereka sangka itu yang dimaksudkan Nabi, yang tinggal yang mana pokok itu berada di kawasan luar Madinah. Masing-masing menyebut sejumlah pokok-pokok yang tumbuh di kawasan luar Al-Madinah. Sayyidina Abdullah bin Umar yang turut berada dalam majlis tersebut pula menjangkakan bahawa pokok yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pokok kurma. Namun setelah mana beliau mendapati bahawa para sahabat yang berada dalam majlis tersebut merupakan para sahabat besar yang lebih berusia berbanding dengan beliau, beliau hanya memendamkan jawapannya di dalam hati saja. Memang lepas kes ni, lepas dah Nabi kata pokok tu pokok kurma, Sayyidina Abdullah bin Umar beritahu pada ayahnya, Sayyidina Umar bin Khattab, saya jangka tadi dah memang pokok tu ya, pokok kurma. Sayyidina Umar kata, apa saya tak sebut? Kalau awak sebut, saya rasa bangga betul sebab anak saya dapat jawapan. Ayah bangga juga kalau anak jadi orang yang boleh berilmu dan juga orang yang hebat dah. Jadi Sayyidina Umar kata, kalau awak sebut dalam majlis tu, saya rasa bangga betul. Sebab Sayyidina Umar pun tak dapat teka jawapan yang dimaksud oleh Nabi. Jadi kita kalau dengan ayah kamu semua, ada orang yang soalan, jawab je. Ayah akan sebangga kalau betul jawapan. Ambil cerita Sayyidina Umar kan. Okey, selepas mana jawapan yang diberikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seperti sebagaimana yang dimaksudkan oleh baginda, para sahabat meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada mereka apakah sebenarnya pokok yang daunnya tidak gugur, yang mana pokok itu seperti peribadi seorang muslim. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat baginda bahawa pokok yang dimaksudkan adalah pokok kurma. Pokok yang dimaksudkan adalah pokok kurma. Okey. Itu saya rasa berkenaan dengan hadisun nakhlah, hadis yang berkenaan dengan pohon kurma. Nabi kata pokok kurma macam orang mukmin, macam orang muslim. Berkaitan kita akan lihat dalam pengajaran. Okay. Lihat pengajaran pada hadis ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini telah menggunakan satu kaedah penyampaian ilmu yang memberikan kesan yang baik kepada para murid, iaitu kaedah melontarkan soalan kepada murid. Konsep ini akan menyebabkan para pelajar lebih fokus kepada ilmu yang ingin disampaikan kepada mereka. Nabi bagi ajar kepada kita satu konsep cara senang kita nak mengajar. Mungkin adik-adik perubatan lepas ni, bila dah jadi senior nanti nak ajar adik senang, guna percikari ke apa ke, tunjukkan tu kan. Cara soal jawab, kita bersoal jawab ni dia akan menyebabkan senang, itu yang menyebabkan banyak soalan ni. Tak terjawab ni kan, itu satu kaedah yang baiklah dalam pembelajaran soal jawab. Nabi tanya kepada sahabat, cuba beritahu saya pokok apa. Masing-masing pakat cuba cari jawapannya, dan akhirnya jumpalah jawapan yang sayang ni Sayyidina Abdullah bin Umar tak nyatakan jawapan tersebut. Jadi konsep pembelajaran yang terbaik antaranya adalah dengan bersoal jawab. Okay. Dan juga dalam hadis ini juga dengan buat konsep perumpamaan. Nabi banyak dalam hadis nyatakan perumpamaan ini supaya memudahkan orang yang mendengar memahami. Okey, membawa perumpamaan. Dan kadang-kadang kalau kita lihat seorang guru tu dia akan berjaya dalam menyampaikan ilmu apabila dia menggunakan konsep-konsep ini. Soal jawab, contoh lepas ni saya tanya soalan kan. Masa buka tunduk contoh kan. Ataupun buat perumpamaan, dia akan lebih cepat untuk ditangkap oleh minda seseorang. Setiap pasal Syekh Husni, kalau kita tanya soalan, dia gemar. Bukan sekadar perumpamaan, kadang-kadang dia terus melakukan perbuatan tu di atas batang tubuh kita. Pagi tadi saya tanya Syekh Husni tentang ada satu maksud hadis. Rasulullah ketika bermandi junub, Nabi akan celup tangan. InsyaAllah kalau ada umur kita akan jumpa hadis ini dalam silsilah yang keempat. Nabi celup tangan dalam bekas air, dan Nabi menggosok-gosokkan menggosok-gosokkan tangan baginda ke kepala baginda. Saya tak tanya selepas tu, cuma gambar ni tak sempat nak tanya. Syekh kata hakaza, Syekh betul gonyoh kepala saya dengan tangan beliau. Jadi bila begitu senang kita ingat, Syekh pernah gonyoh kepala lah. Kita teringat benda yang ni. Jadi kadang-kadang penyampaian itu sangat menarik dan sangat mudah kalau dilakonkan terus apa yang ingin disampaikan. Okey, itu yang pertama konsep pengajaran yang boleh diambil. Nabi beritahu kepada kita satu konsep cara penyampaian baik, soal jawab. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis di atas
bahawa seorang Muslim yang sejati itu adalah seorang yang kuat berpegang dengan akidahnya dan konsisten di dalam memperjuangkan Islam.